Go. Selasa. Oh, macam tu. Yo. Bertemu muka. Kau macam ulang balik. Aku pidato. Tak, dia memang tak Setiap suka. Selasa bertemu muka bersama saya dan juga rakan saya. Aduh. Sekerja. Rakan. Tuai padi yang termasak. Okey. Esok jangan rindu-rindukan. Baik. Tuai kami yang ternampak. Okey. Tak nampak. Salah tu. Cantik. 2, 3 kucing berlari. Oh, ada Ini komen dia, Baiklah tu. no worries, no Bersama worries. kita pada hari ini Dalam rancangan Pops Pusat Aduan Pelajar se-Malaysia. Dan saya kenalkan kawan-kawan saya di sebelah sana adalah finisher 21 km. Dan di sebelah sini adalah finisher 10 km. Best title finisher. Macam mana perasaan anda bertiga yang baru dalam rancangan ini? Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memperkenalkan saya dengan kamera sini. Sini kamera. Sana. Kau buat gaji buta kan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa mencabar serta menghasut untuk kami sama-sama mengejoin larian Langkawi minggu lepas. Mungkin kita boleh share macam mana larian tu, macam mana korang, sebab korang dalam kategori yang sama. Yes. Macam mana korang berjumpa ke dari awal tu, ada berjumpa ke? Awal tu mula bersama-sama. Ya betul, mula-mula bersama-sama. Lepas tu saya dengan Syami. Lepas tu kita orang borak-borak. Lepas tu Syami pandang sebelah. Dia kata, Mei, pace berapa Mei? Pace 10. Oh okey. Macam tu je. Lepas tu dia tinggalkan saya dekat lagi. Dia tinggalkan macam tu, pap. Lepas tu habis. Ya, macam tu lah member. Member maksudnya waktu nak habis dia tinggalkan kita. Faham. So maksudnya masa saya jumpa awak tu Syami, Amir baru tinggalkan awak. Ya, dia baru tinggalkan tapi saya. tu orang panggil. Time tu sebenarnya awak tak tahu. Awak pun Amir tinggalkan awak. Dia call saya, Uzairi boleh tak tolong teman Syami jam. Macam tu yang saya jumpa awak tu. Tapi macam saya tak ada masalah lah untuk lari tu. Pasal saya kurangnya halangan. Resistance saya tu dia macam kurang sedikit. Pasal saya punya bola angin tu memang Cantik lah, cantik aerodinamik di atas kepala tu. Betul. Dia punya Lebih bawah licin tu. orang kata. Faham. Tapi maksudnya korang lari bersama-sama lah. lari bersama-sama. Dan saya dengar juga ada seorang lagi peserta yang berlari bersama, nama dia Badang, betul? Ya betul. Tak, dia depan sikit. Dia 5 minit awal daripada saya. Saya 5 minit awal daripada dia. Yang ni dah jadi rancangan cerita pasal Introduction ni sebelum kita mula, kita nak cerita pasal dia orang. Kita cerita pasal kita dulu. Betul. Kita dulu. Supaya dia orang kenal siapa yang sedang bercakap ni lah kan. So macam mana pula Ifat macam mana pula larian 21 km? Masa tu dia kata nak start kan. 3, 2, 1 lari lah. Lari, lepas tu sampai. Awak ada jumpa siapa-siapa kawan tak? Fatih ke? Fatih awak jumpa tak Fatih? Tak jumpa Masa lah. mula tu awak tak jumpa Fatih langsung? Saya dah lari. Saya tunggu juga mana Fatih kan. Lepas tu macam tak jumpa kan. Saya patah balik. Oh faham. Itu yang lambat sikit tu. Kita lambat sikit. Oh, patutnya awak tak patah balik kan? Mungkin silap. dia cepat sikit. Okey, dah. Aduh. Kita boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Silakan. Hari ni Sebelum tu lagi. Uzuri tak nak cerita pengalaman dia? Tak payahlah, dia dah banyak kali. Okey, kita pergi kepada soalan pertama. Silakan. Soalan pertama. Aduh. Mana? Okey, soalan pertama berbunyi. soalan pertama berbunyi. Macam ada. Oh, Tinggal 57 hari lagi but tak start apa-apa lagi. So, apa first step untuk sedarkan diri dan start study? apa yang 57 hari tu? Untuk SPM kot? SPM. Ini soalan yang sangat menarik. Boleh saya kongsi? Boleh. Silakan. Boleh. Saya Tak boleh. Saya first time join larian dan saya tak pernah ada pengalaman larian. Tapi kita ada, alhamdulillah lah, kita ada satu grup yang semua orang join lari. Apa? MCRC. MCRC. Jadi daripada situ kita nak tak nak, bila ada seorang dah bersuara dan support each other, akan ada, kalau saya tak join saya akan rasa tertinggal. So saya push diri saya, walaupun slow waktu tu, saya tala juga, join je. So sekarang ni mungkin yang pertama awak boleh start dengan cari kawan yang boleh support awak, ataupun cari circle yang betul-betul dah belajar. Masuk je, lambat tak apa, at least diorang dah ke depan, senang tau. Topik ni apa yang penting simple. Kita dah ada shortcut kat situ. Macam kita orang yang baru nak start lari ni kan, kita orang tak tahu apa nak start, kat mana nak start. Kita orang just cakap, Uzairi, Fatih, kita nak start kat mana? Simple. Betul. Itu adalah shortcut yang paling cepat. Go for it. Pergi cari circle dan buat. Jangan berhenti setakat alamak, dah nak SPM. Esok pun ayat yang sama, dah nak SPM, sampai SPM tak jadi apa, Bim. So lakukan tindakan
sekarang. Tapi sebenarnya apa yang Amir cakap ni agak menarik dan saya sukalah sebab what you said tadi Amir, you cakap you cari circle, betul tak? Yes. Kemungkinan besar yang dia cakap cari circle ni ialah circle tu ialah dia cari kita. So orang ni sekarang ni dia tak tahu nak start. Jadi dia cari circle tu, dia cari kita sebagai circle tu. Mungkin advice saya kepada awak nak mula kat mana, kalau katakan awak dah cari circle kawan-kawan awak dan mungkin kawan-kawan awak tak nak share ke apa ke, dan awak cari kita orang, dan inilah yang awak tanya. So saya rasa kalau untuk awak mulakan nak start study, saya sebenarnya, kalau ramai yang tanya saya macam-macam method, maksudnya nak start dengan belajar macam-macam method lah, tapi sebenarnya the best method now is only for you to take past year ataupun past year trial paper, you mula buat. Sebab apa? Sebab dia ialah cost friendly. Yes. Harga tak mahal. Okay. Yang kedua, itulah yang paling mengikut apa kita panggil piawaian SPM. Dan yang ketiga, soalan tu pula boleh easily tengok jawapan. Yes, accessible dengan jawapan. Sebab cikgu-cikgu sekolah mesti dah buat soalan-soalan tu. Ya, betul. Sebab dia jelah bila cakap pasal pasir, mesti dah tahun lepas cikgu tu dah buat. So easily dapat jawapan lah. Cikgu tu tak adalah, dan cikgu tu kebiasaannya dia dah tengok soalan tu, dia tak adalah macam perlu check balik ke apa ke, dia dah boleh beritahu terus. So mungkin you boleh start dengan you terus buat dengan trial paper. Sebab apa? Sebab kalau you cakap kat saya, so apa first step untuk sedarkan diri dan start study? Itu dah dia first step. Sebab bila you dah start buat trial paper dan you tahu banyak benda yang you tak boleh buat, you akan cakap okay, aku kena mula study. You have to mula study. And you, korang siapa yang tengah tengok sekarang ni, you have to understand that you don't have any choice now. You don't have any choice. Kalau you study, ada kemungkinan result you dapat A. Dapat A ke tak dapat A belakang cerita. Tapi kalau you tak study, you memang confirm fail. Ya, Faham kan? Ya. So logik lah. So you only have two options. Walaupun you cakap lah, kalau aku study bukan dapat A pun, dia bukannya aku dapat A pun, tidak. Kalau kau study, berkemungkinan dapat A, ataupun dapat B, ataupun dapat C, ataupun dapat D. Tapi kalau tak study memang confirm fail. So you have two choices. Antara ada kebarangkalian untuk dapat something tu, memang confirm tak dapat langsung. Gitu. Saya tertarik dengan soalan dia. Awak memang menarik. Dan awak tertarik dengan soalan. Okey. Apa yang awak tertarik tu? Apa first step untuk sedarkan diri? Sebenarnya dia tanya kita ni pun, dia dah sedar diri sebenarnya. Alhamdulillah. Dia dah Bagus. dia Sedar dirinya ada. Bagus lah. Betul, dia sedar yang sekarang ni SPM nak 57 hari lagi. Betul. Kan sedar sebenarnya. Betul lah. Dia tahu dia 57 tu. Yes. Ya betul. Sial, Dan down cuma dia nak tahulah apa step yang dia nak buat ni. Mungkin dia baru sedar kot apa step nak buat. Dan saya sangat setuju dengan Uzairi mengatakan, faham? download je pasir, trial apa semua, jawab soalan tu. Sebab kita punya exam macam itulah gaya rupanya. Kan? Macam kita lari hari tu, nampak? Lari. Kita lari lagi, betul. Benda ni relatable. Saya baru boleh relate dah. Silakan. Yelah, macam contoh saya masuk 10 km dengan berat badan sebanyak 48 kg. Berapa sekali? Berat badan 48 kg. Yang tu kaki sebelah kanan je kan? Okey, dengan berat badan 115 kg, sangat berat, dan nak bawa kepada 10 km tu sangat, saya rasa macam impossible. Dia risiko. Tapi saya training, saya training untuk cuba buat 10 km tu. Itu training. Maksudnya kita cuba rasa apa feel untuk 10 km. So jadi bila hari kejadian yang sebenarnya, kita dah tahu dah, okey 10 km ni tak jauh mana pun, kita dah pernah buat. Sama juga macam korang punya SPM, sebelum nak pergi kepada SPM tu, korang dah buat trial, buat pasir. So maksudnya korang dah tahu dah bentuk soalan tu macam mana. Betul. Walaupun tengok jawapan belakang, tak ada masalah pun. Ya. Kan? Jadi untuk siapa yang bertanya dalam ni, kami ucapkan all the best. Good luck siapa yang tengah tanya ni. Siapa yang tengah tanya ni? Sebab dia sedar diri lah. Sebab awak dah you dah sedar diri dah sebenarnya, dan you dah ada method dah. Go ahead and teruskan saja. Cuma pesanan saya yang terakhir satu je, jangan terlampau rajin. Jangan terlampau rajin, maksudnya bila baru nak mula ni, dia punya rajin tu akan jadi terlampau sangat. Dia macam nak cakap macam Badang sendiri kan. Saya berlari dengan dia pagi tadi. Saya selalu pesan dia, Badang, nak mula lari kenapa kau penat? Sebab setiap kali kau mula lari, kau akan mula lari laju. Jangan. Kadang-kadang orang tak perasan benda tu. So mula lari yang kau boleh catch up. Jangan terus laju. So maksud saya, bila korang nak belajar, kalau korang bukan jenis yang buat kaki buat nota, tak payah buat nota cantik. Betul. Why do you want to fake yourself? Tiba-tiba nak buat color-color nota. Kalau you tahu you jenis yang bukan macam tu, you jangan buat. You fokus saja untuk you, okay, aku asal buat je cukup. Dan you pandai chapter tu, cukup. Tak payah buat nota cantik, tak payah buat jalan kiri cantik, tak perlu. Asal dapat jawapan tu, fokuskan ni dan dapat jawapan. Okay, jalan kiri semua kemudian, itu later. Betul. Fokus untuk pandai dahulu. True. Betul. Gitu.
Dan maybe kita boleh go for soalan yang kedua. Terus kedua. Ya. Laju malam ni. Laju malam ni memang laju. Tanpa Sebab keraguan. pace, sebab bila kita dah masuk larian kita akan kisah pasal pace dan kita nak lambat. Ya betul. Kita nak momentumkan pace. Soalan yang kedua, silakan sangat ni. Valid ke untuk buat latihan tapi still tengok buku bagi subjek yang hafal? Syamil silakan yang Syamil. ni paling sesuai Syamil. Oh, itu Muslim Max kan? Yelah Valid ke untuk buat latihan tapi still tengok buku bagi subjek yang hafal? Buku tu maksudnya buku rujukan kan? Macam buku gitulah. rujukan ke buat Dia depends kepada korang punya level sekarang ni. Kalau korang rasa betul-betul korang macam faham, korang boleh go dan korang memang study daripada awal sampai akhir, yes, tak ada masalah, go. Tengok je lah buku rujukan, buku teks tu buat latihan. Tapi kepada yang mungkin baru sedar sekarang yang masa ada kurang daripada 2 bulan ni, untuk cari jawapan belakang tu dia akan jadi buang masa tau. Jadi better you go for jawapan belakang. Kalau rasa tak faham, pergi carilah kawan-kawan yang faham, cari cikgu-cikgu untuk tanya kenapa jawapan ni macam ni, kenapa jawapan ni macam ni. Maksudnya membazir masa tu cari buku bukan cek jawapan Dia belakang. cari buku, lepas tu dia cari pula okey mana satu jawapan dia ni. Okey, benda tu bazir masa sebenarnya. Terus tanya Tapi ikutkan saya lah Syamian. Saya saya dulu sejarah saya buat macam tu. Saya baca balik buku dan yang bestnya sementara nak cari baca yang buku tu saya jumpa jawapan yang lain. Betul. So saya dapat tapi itulah betul lah. Maksudnya kalau nak lebih direct dan lebih cepat yang tu terus tak praktikal sangat lah. Dia ambil masa sikit lah. Mungkin macam Huzairi, dia memang dalam kelas dia belajar. Bukanlah maksudnya belajar, saya tak tahu macam mana awak lah. Tapi mesti masuk apa yang cikgu buat. Sebab kita tahu Huzairi power kot. Zairi power. Betul. Dia tak masuk kelas. Kelas tu masuk kat dia. Betul dia seorang talented macam tu. Betul. Ini kenapa pula macam ni? Betul, saya cakap bergantung. Tiba-tiba ubah macam ni pula. Salah ni bukan dalam skrip ni. Tukar jap. salah. Tak ada maknanya. Dia bergantung pada Tapi situasi. sebenarnya untuk subjek sejarah, sorry Ami, tapi mungkin aku tak jumpa kau dulu kan. Aku tak pernah gemar sangat sejarah. Bukan kau seorang. Bukan kau seorang. Bukan kau seorang. Confirm. Confirm bukan kau seorang. Cuma last kali tu dia dah bukan game hafal. Bukan. Aku punya ialah game pattern. Sebab dah buat banyak sangat soalan sampai ni kot. Ni aku rasa ni kot. Sebab dah banyak sangat buat soalan sampai dah tahu dah jawapan dia apa. Dia bukan hafal pun sebab kita dah biasa, faham tak? Macam tu juga macam aku buat dengan biologi. Sebab biologi aku study lah macam mana sekalipun memang aku tak tahu benda. Kan? Dan last kali aku buat apa, memang aku beli buku latihan banyak-banyak, aku tulis je jawapan. Tulis je, bila dalam exam macam secara automatik jawapan tu terkeluar sendiri. Dia terhafal lah. Dia terhafal Dah secara terbiasa, automatik. terhafal, Ya, terbuat, betul. terdapat markah macam tu. Yes. Faham? Dan satu benda, kalau siapa yang tengah ambil sejarah kan ataupun bio yang rasa macam tak suka sangat subjek ni, sebenarnya dia bukan penentu. Sejarah ni bukan, memang ramai cakap alah aku tak belajar sejarah, bukan aku jadi sejarawan pun. Tidak. Sebenarnya dia ajar korang benda lain selain daripada sejarah tu sendiri. Sometimes dia ajar korang walaupun korang tak suka benda tu, korang paksa diri korang untuk suka. Tapi at least korang dah habis SPM tu dalam keadaan okay, saya memang tak suka sejarah dan saya tak nak buat sejarah. Tapi bila next time bila korang buat something, korang akan remind yourself, aku suka benda ni. Kalau sejarah tu yang aku tak suka pun aku boleh buat, takkan dia tak boleh. Yes. Dia jadi satu reminder. Sama macam larian juga kadang-kadang. Kadang-kadang bila yang bila dah berlari, asal boleh masuk. Tapi betul contoh bila dah buat 21 km kan. Okey, ataupun 10 km ke 5 km bila dah berlari, korang nak main sukan lain, korang rasa macam aku boleh lari kot. Takkan aku tak boleh main bola sekejap. Dia jadi ringan untuk buat benda lain. Setuju tak guys? Setuju? Dan bila kita macam kita orang kan komit untuk 1 jam 30 minit berlari, takkanlah nak komit belajar 20 minit pun tak boleh. Betul? Tapi serius lepas kan kita kita lari hari Sabtu kan. Hari kita orang macam aku ada kelas hari Sabtu hari Ahad kan. Apal macam sekejap sangat kelas ni. Macam tu. Serius. Tak rasa kan? Dah rasa kan? Tak serius. Dia rasa energetik. Ya. Okey, nak tanya korang. Bila next event? Cepat betul. Apa nak tanya tadi? Okey, masa korang berlari berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam 35 minit. 1 jam 40. 3 jam. Okey, 3 jam Boleh aku cakap korang sebenarnya, selepas saya berlari selama setahun ni, dan saya rasa nak share juga dengan budak-budak yang setengah study sekarang ni, sebenarnya lari 2 jam aku yang laju, dan 2 jam dia yang pace dia hari tu yang perlahan sikit, bukannya perlahan daripada aku, tak perlahan sikit daripada pace yang tu lah.
Sama, effort dia sama sebenarnya. Oh ya. Yeah. Sama. Contoh ambil hang buat 10 km tapi hang slow. Sama macam 10 km maksudnya hang buat dalam 1 jam. Contohlah. Sama macam effort aku berlari 2 jam 21 km. Walaupun hang buat 10 aku buat 21, 2 jam kan? Sama. Tapi hang kena jogging lah. Effort dia kena jogging dengan jogging. Faham maksud tak? Jadi kalau siapa yang tengah study dan cakap, kenapa kawan aku ni boleh cover 20 soalan dalam masa 1 jam, aku boleh cover 5 soalan dalam masa 1 jam. Adakah korang dua study? Ya. Yes. Dan sama dia punya progress sama. Dia punya value dia sama. Value dia sama. So korang jangan comparekan diri korang dengan kawan aku ni buat 20 soalan sejam, aku buat 5 soalan sejam. Hebatnya dia tak. Sebab dia punya progress sama. Kena tahulah 20 dia tu selepas berapa lama dari masa untuk jadikan 20 tu kan. Betul. So when you dah run 3 jam, Now I understand. 3 jam, you can actually later on laju yang pace yang lebih laju dalam masa 3 jam juga. Now I understand. Itu trik dia sebenarnya. Sebab penat dia sama. Betul lah, penat sama. Okey, aku suruh hang berdiri suruh berdiri sejam. Aku berdiri sejam. Tapi satu kat tengah panas, satu dekat dalam rumah. Effort dia sama walaupun panas. Faham maksudnya? So dia sebenarnya sama je. Dia punya time. So tak kisahlah korang rasa korang progress laju ke perlahan, teruskan progress tu je. Asalkan ada progress. Mungkin kita boleh go untuk soalan yang Macam Haji sangat. Macam Haji sangat Okey. Memang nak ambil cepat ke macam mana? Saya Kita sebab kita punya point ni agak tepat. Betul. Dan yang ketiga ni sebab Kak Ifat tak jawab lagi, kita akan bagi Ifat jawab lah. okey, So apakah yang ketiga guys? Soalan yang ketiga guys. Soalan ketiga. Okay, Ifat baca soalan. Okey, soalan dia berbunyi, Betul dia tak dapat nak jawab. macam mana nak hilangkan rasa takut dan risau nak buat semua benda? Saya selalu end up avoid je buat banyak benda. Ya. Uish. Macam mana tu buat benda semua benda? Saya kalau untuk soalan macam ni kan, saya sebenarnya dulu pernah rasa benda yang sama. Oh, jawab terus. Kerana kita kena cepat. Saya pernah risau dan ada persoalan yang sama, dan saya mencari-cari orang tau. Macam mana ni kan, risau sangat sebab takut buat salah. Kan, sebab bukan semua benda kita terror. Bila mana kita masa macam saya tak tahulah orang lain tahu tak, tapi dekat sekolah dulu saya kategori orang yang dianggap excellent sentiasa lah. Jadi bila selalu sangat berjaya, gagal tu jadi satu benda yang tabu lah. Dia macam gagal tu haram. So Tabu. tabu. Kasih murah kau teryenci tabu. Tulu dah. Bukan. Jadi benda ni macam tak boleh lah. Kalau orang kata gagal tu, boleh kena bom rumah. Dia punya takut tu. Jadi bila macam tu, dah semakin orang kata meningkat dewasa, bendanya tanggungjawab lebih tinggi. Jadi nak buat sesuatu yang maybe baru tu, dia rasa sangat takut. Dia rasa macam tak apa ke, boleh ke, tak payah. Dia tak payah. Maka ada seorang kawan saya ni, out of many friends, kebetulan masa tu saya tengah rapat dengan, saya tahu korang kenal tak, nama dia Gas. Okay. Ghazali Masan ke? Ya betul. Cikgu Gas ke masa awak? Ya betul. Dia buka steamboat tu, dia kata, okay Fat, kau baca satu buku ni. Satu buku ni dia kata, stop worrying and just do it. Kau nak risau sangat nak buat apa, sebab benda yang kau risaukan tu adalah benda yang belum berlaku. Buat dulu. Kalau ada problem, solve. Itulah dia. Jadi mungkin yang lain Jadi saya rasa jawapan tu cukup solid. Itu terus soalan keempat. Tapi sebenarnya nombor 3 ni kan, it is a common thing among teenagers nowadays. Sangat Teenagers common. Sebab saya study, kan saya suka study pasal ni kan. Betul. You memang kaki study. Pattern. Bukan, tangan pun study. kaki study, tangan hidung study kan. Teruskan. So pattern student, the new gen, diorang ni memang ada perasaan takut tu sangat besar. To do a lot of things sebenarnya. Bukan belajar je. Memang dia macam lebih kepada fikir sebelum buat. Banyak sangat fikir. Which is sebenarnya bila kita dah, yelah, saya gembira Alhamdulillah, saya dapat go through benda tu masa umur 18. Saya macam mampus lah. Dia macam perasaan yang mampus lah. Kalau aku ni bukan apa,
Tapi ayat saya 2. Mampus lah bukan mati pun. Ya. Saya selalu imam benda tu. Mampus lah bukan mati pun. Tak sampai satu tahap sekarang, mampus lah kalau mati pun apa hal? Macam tu. Sekarang tapi perasaan macam berdebar tu ada je kan? Ada. Tapi kita macam adab lah. Ada. So okay, contoh apa nama, dulu memang macam-macam benda nak try tu dalam keadaan takut nak buat benda ni. Fikir tapi mampus lah, bukan mati pun kan. Itulah. So dia macam mula mampus lah, lepas tahun mampus lah bukan mati pun. Lepas beberapa tahun mampus lah, mati pun tak ada masalah. Sebab itu bukan mati, tu bukan kita yang tentukan. Macam kita dah lebih berserah. Faham tak? So bagi saya benda ni dia lebih, nak takut ni korang kena lebih berserah. Maksudnya jangan terlampau rasa macam semua benda nak korang ikut decision tu jadi akan sebiji jadi macam apa yang korang nak. Sebab things doesn't go the way you want it to be. Tapi life works mysterious ways. Sometimes korang tak dapat sekarang, tapi korang dapat later on. Betul? Faham tak? Dengan cara setuju. yang lebih cantik, yang korang tertanya kenapa aku punya rezeki macam ni sekarang, tapi tiba-tiba lagi 2 tahun diberikan rezeki yang lain yang korang tak nak pun, tapi sebenarnya itu yang cukup sempurna untuk korang. Faham tak? Dan kadang-kadang ada benda yang kita nak tu kena dengan apa yang kita nak, tapi benda tu tak sesuai pun dengan kita. Macam itulah. Deep juga apa yang kita cakap ni. Tapi Dia macam Tapi kalau dia takut nak buat semua benda kan, pilihlah satu je. Solid. Solid. Start lah satu je. Pepejal lu kau. Serius. Pepejal. Pasal jawapan saya tadi cecair sikit. Awak agak pepejal lah orang kata. Sebab jangan fikir satu stigma kita bila orang boleh buat semua benda orang tu hebat. Stigma. Apa tu? Sigma. Betul stigma. Serius. Ya ke? Okay, jangan ada stigma dalam mental kita, dalam fikiran kita mengatakan orang yang mampu buat macam-macam benda, orang yang buat banyak benda, orang yang hebat semua benda ni adalah orang yang sangat hebat. Sedangkan tiba-tiba kita fikir, okay, aku mampu buat satu benda je, aku tak hebat. Tak sebenarnya. Korang tahu tak sebenarnya, saya buat video cerita share semua pasal sejarah. Sedangkan saya tahu sains. Saya tahu a lot everything pasal bumi. Sebab saya study pasal geologi. Anything saya boleh cerita dengan mudah saja. Tapi saya tak cerita pasal itu. Saya hanya buat pasal sejarah saja. Sebab apa? Saya nak orang nampak saya hebat pasal sejarah je. Jadi orang lebih kenal sebenarnya. Bila orang dapat tahu kita ni, dia ni sejarah, dia ni refer kat sini, dia ni memang power, dia ni baca. Dia jadi specialist lah. Jadi specialist itu. So sebenarnya tak salah pun untuk buat satu benda. Sebenarnya. Dan itulah yang kita amalkan dekat MC Plus. Betul? Walaupun kita ada banyak kepakaran, Masing-masing dengan banyak kita kepakaran, kena pilih satu. Betul. Daripada satu benda yang korang buat akan datang benda-benda yang lain. Ya, betul. Tak salah pun tu. Betul lah tu. I started from join balik lari. Lepas tu tiba-tiba join balik bola, join balik rugby, join balik semua benda. So takes time. Tak salah nak bawa payung waktu cuaca cerah. At least kalau kita penat, boleh dijadikan tongkat. So buatlah. Deep shoot malam ni. Okay, Pasal suara kita malam ni memang agak deep. Suara pun agak saya nak betulkan sikit. Tadi saya kata saya baca buku kan. Saya rasa awak baca PDF je kan. Saya baca. Bukannya stop worrying and start doing, bukan. Dia adalah stop worrying and start living. Betul ke? Aku tu, ya. Tak boleh tahu siapa stop doing. Awak saja je nak bagi orang confuse. Tak, saya nampak saya macam tak confuse kan. Sebab saya tak pernah dengar buku tu. Saya pernah baca buku tu tapi lama dah. Buku tu lama dah, Irfan. Lama dah. Tahun 1836. Bukan, itu lama sangat. Itu lama Waktu tu sangat. waktu 1836 tak ada buku lagi. Tak ada. Jadi saya rasa kita dah habis 3 soalan. Ke ada soalan tambahan? Kita boleh tambah satu lagi soalan daripada penonton di rumah. Mungkin kita tengok. Sebab kita hari ni dapat agak. Sudah habis. Kita tengok. Soalan yang pertama yang kita nampak kat sini, kita terus ambil. Angkat call. Asal Belum lagi. Belum. Mana soalan? Soalan dia Haisa bukan? Terus bukan soalan. Tambah. Alah. Okay, kita bagi dalam 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9. Okey, sementara 18, kita 6, 5, Okey. 4, 3. Kak Kita masih menantikan Ada soalan tadi dah? Ada. Okey, jap. Atas sikit. apa? Tadi Apa dia cakap, sebenarnya? Mana ada? What is the best To study. I tengok. Okey. Menjawab pada soalan what is the best to study, saya nak relate dengan soalan yang pertama tadi yang dia kata tak tahu nak start macam mana kan. Yes. Okay, kalau awak tak tahu sangat, for me this is kind of a shortcut. Pertama sekali ialah sebabkan awak nak start kan. Awak start sekarang kan, lagi lepas live ni tamat kan. Awak tengok awak punya last trial. Lepas tu awak tengok topik mana yang awak markah tak ada. So yang markah yang tak ada tu lah awak study. So nak study nak balik time mana, buka buku teks, banyak soalan buat. Malam ni juga. Ya, buku teks sangat banyak soalan. Malam ni juga dulu. Start dengan start dengan 15-20 minit. Okey Dan. 15-20 minit. So dia akan jadi recovery betul. study. Dan satu pesanan jangan sekarang ni bukan masa untuk belajar kosong lah. Belajar targeted. Maksudnya bila dah jumpa contoh 1 tambah 1 2. Dekat mana lagi ada soalan 1 tambah 1 2 ni? Kita cuba relatekan. Okey, ni dah boleh dapat markah, ni boleh dapat markah. Dengan ilmu yang aku ada malam ni, aku boleh collect 3 markah dalam exam nanti. Cukup lah. Macam tu. Macam tu lah. Dah. Okay. Ten. Itu je. Cukup lah. Dia macam Cukup. Shot je. Tak. Jangan lupa pada minggu depan kembali Jangan lupa kita. untuk bulan 1 ni join lari 21 kan. Saya tak bercakap lagi. Okay, Kenapa silakan. dia potong Sambung. saya seperti Silakan. itu? Sambung lah. Jangan lupa untuk join pada hari Selasa minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk chat kepada kami. Ada apa-apa soalan yang korang nak utarakan, sila DM kepada kami. Tunggu selanjutnya Super G akan buat pada hari yang sama story dia. Ya betul. Story yang sama, pertanyaan soalan apa pada hari yang sama, korang Selasa chat. minggu depan lah. So macam inilah, korang kena stay updated dekat Story MC Plus. Yes. Dan jangan lupa AOS kita. Tak nak cakap lah. boleh Cakap. silakan. AOS jangan lupa student-student SPM, kalau awak masih mencari dekat mana nak join, esok last pendaftaran. Register. Esok last promo. Benda-benda macam ni, benda-benda yang menguntungkan ni jangan dilepaskan lah. Alright, jumpa lagi. Bye. Tops. Bye. Assalamualaikum. Dah ke belum?